Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Zaid bin Rozwan. Okey, saya pengasas kepada syarikat Suara Group Sdn Bhd yang sekarang ni kita ada hampir 6 buah cawangan dan kita ada kilang pemprosesan sendirilah. So hari ni saya nak kongsikan beberapa sejarah kita, perniagaan kita dan juga macam mana, apa rahsia untuk usahawan muda ni berjaya dalam bidang apa-apa bidang lah pengusahawanan, terutamanya bidang restoran macam saya buat ni. Okey, sejarah dulu. So sejarah untuk Soru Station ni, okey, dia bermula sebagai satu food truck yang pada waktu tu memang kita boleh kata memang bisnes tepi jalan lah, memang tak ada proper punya setup, dengan menggunakan modal yang dalam 10,000. So perniagaan ni kita buat dengan modal yang kecil. So kita tak ada, kita bukan ada bantuan apa-apa daripada mana-mana pihak pada permulaan lah. So dengan modal yang kecil ni kita usahakan, dan kita buatlah perlahan-lahan daripada food truck naik ke kita masuk ke food court, dan daripada food court kita ke premise. Okey, proper punya premise, corner lot. Dan selepas tu kita terus tambah, okey, satu persatu sehinggalah sekarang kita ada 6 branch dan kita ada kilang pemprosesan dan pusat pentadbiran. Dan akan datang akan lebih inilah, lebih banyak lagi lah yang akan ditambah. So apa rahsia dia? Okey, apa rahsia yang menyebabkan satu perniagaan yang tepi jalan, perniagaan modal kecil tapi kita boleh berkembang sampai ke tahap ni? Okey, yang pertama yang saya boleh kongsikan adalah kegagalan ni adalah satu guru terbaik lah. Itu pertamanya, kena gagal. Sebab bila kita gagal, kita akan belajar. Okey, kesilapan kita dan kita belajar di mana tembok, okey, untuk kita berhenti kalau benda tu tak sepatutnya ke arah tu lah. Okey, so sebelum ni saya ada buat bisnes. Okey, dan bisnes ni satu pengajaran yang sangat besar lah. Okey, saya buat dalam 2 ke 3 tahun dan bisnes tu tak menjadi, dan banyak pengajaran daripada situ yang saya dapat. Kalau ikutkan kepada keadaan tu, memang tak sepatutnya pun saya start kali kedua, sebab kegagalan pertama tu sangat-sangatlah merubah hidup saya. Okey, daripada saya kerja stabil, daripada saya ada masa depan, sampailah saya tak ada apa-apa. So kalau orang biasa dia akan kata benda ni satu benda yang merugikan ataupun benda yang jangan kita buat langsung lah selepas tu. Tapi itulah, okay, yang pertamanya kena gagal. Bila kita gagal, kita akan tahu, okay, segala kunci-kunci kepada kita punya jalan-jalan yang lain. So kita jangan takut untuk gagal, okay, dan jangan rasa gagal ni satu masalah. Okay, gagal ni sebenarnya adalah satu peluang. Itu yang pertama. Okey, yang kedua, malu. Okey, ini paling besar lah, malu, perasaan malu. Okey, bila kita buat apa-apa, jangan malu. Okey, jangan letak satu ego ataupun satu perasaan yang kita nak buat satu benda tu, kita terfikir kita ada setback, kita ada satu hesitation. Okey, sebab kita malu. Okey, malu ni tak ada satu nilai pun kepada, tak menguntungkan apa-apa pun. So bila kita nak buat sesuatu, okey, ataupun kita nak usahakan apa-apa, contoh macam nak buka ladang ayam ke ataupun nak berkebun ke apa ke, jangan malu. Yang penting bila kita nak buat tu, kita tahu apa yang kita nak buat dan kita minat kepada benda tu. Okey, so ini basic punya rules, tapi bagi saya ini benda yang very common ataupun yang selalu menyebabkan orang lain tak nak mencuba benda-benda yang boleh menguntung ataupun boleh memberi kejayaan kepada dia sebab dia malu. Okey, yang ketiga, okey, untuk berjaya dalam bisnes ni, okey, ni agak general juga, iaitu sabarlah. Okey, sabar. Bisnes, kena ingat bila kita buat bisnes, dia takkan hari ni buat esok untung. Dia ada fasa dia. Okey, fasa untuk orang mengenal dan fasa untuk kita belajar kesilapan kita. So kalau buat bisnes memang kena sabar. Maksudnya kalau kita rugi, kena sabar. Kalau tak dapat untung yang sepatutnya, sabar. Kalau tak dapat benda-benda yang kita harapkan, kena sabarlah. So bisnes ni biasanya
3 bulan paling awal untuk kita nampak hasil dia. So kebanyakan orang, okey, 80% yang gagal bisnes disebabkan dia give up awal. Okey, 3 ke 6 bulan bila ada cabaran-cabaran, dia mula goyang ataupun dia mula berputus asa untuk teruskan benda tu. So apa-apa bisnes saya boleh bagi tahu, okey, even bisnes tu kita rasa macam tak ada harapan pun, okey, ataupun bisnes tu tengok macam tak ada sambutan daripada orang, percayalah kalau kita sabar, okey, kita buat konsisten 6 bulan, setahun, 2 tahun, satu masa dia akan berjaya lah, satu masa dia akan dapat okey, hasil daripada apa yang kita buat tu, terpulang apa-apa bidang pun. Ini saya berani jamin. Sebab apa? Bila kita sabar, proses tu berlaku. Okey, proses kita belajar, proses kita mengenal, proses orang nak dapat nak faham apa yang kita buat ni. Okey, dan bila benda tu dah berlaku, okey, kita akan dapat mula dapat hasil lah. Okey, so ketiganya adalah sabarlah. And then yang keempat, untuk menguruskan bisnes ini sendiri, okey, dia bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Okey, so bila kita buat bisnes, kita kena commit. Ada juga orang buat bisnes, dia buat part time, dia buat sambil-sambil dan dia harapkan sesuatu keajaiban. Okey, tapi pengalaman saya sendiri, bila buat bisnes, kita kena buat 100%, sungguh-sungguh. Okey, tak ada masalah pun nak buat part time, tapi buat part time tu yang betul-betul commit lah. Tapi the best way untuk buat bisnes adalah 100% commit. Maksudnya kalau kita yakin dengan apa yang kita buat ni, so kita ada benda-benda lain, kerja ke apa benda ke, beza kita buat half part time ataupun kita buat full time ni adalah dia punya masa dan juga dia punya orang kata apa, komitmen lah. Maksudnya okey, dia macam ni lah, saya bagi gambaran. Bisnes ni, terutama bisnes baru, okey, dia macam bayi. Okey, macam bayi, baby. So kita bila kita dapat bayi, okey, macam mana kita jaga bayi tu? Dia tak boleh kita jaga sikit-sikit, kita jaga sekejap-sekejap, sekali-sekala. Dia kena jaga daripada dia tidur, okey, lepas tu dia bangun tidur, dia ni apa semua. Dia bisnes macam tu. Awal-awal dia sangat fragile, sangat rapuh. So the best way nak buat bisnes adalah kita commit lah 100%. So daripada situ kita boleh create foundation dan kita boleh matangkan dia dengan dalam keadaan yang terbaik lah. So keempatnya, kalau buat bisnes perlu commit 100% lah. Itu pengalaman saya sendiri lah. Okey. So apa yang kesimpulan daripada apa perkongsian yang saya buat hari ini adalah, okey, siapa pun kita, okey, tak kisah agama apa, bangsa apa, umur kita berapa, okey, kalau kita nak berjaya dalam satu-satu bidang yang kita buat, okey, pertamanya mindset kena betul. Okey, kita punya pemikiran ataupun cara kita berfikir tu kena betul. Okey, benda ni nampak macam remeh, tapi sebenarnya ini yang menentukan ataupun yang membentuk diri kita untuk menghadapi apa pun cabaran yang ada di depan kita. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, okey, bila kita nak berniaga, kita kena sedar dan kita kena aware yang kita masuk dalam satu bidang yang mencabar, satu bidang yang sangat kompetitif, satu bidang yang semua orang nak. Okey, semua orang nak untung. Okey, tapi hanya best of the best. Okey, hanya yang betul-betul terbaik, betul-betul bersemangat, betul-betul buat benda tu yang akan dapat. So kena faham benda ni perlu ada segala usaha, segala everything yang kita ada, kita kena letakkan, okey, untuk kita capai benda tu. Dia tak mudah macam kita bekerja dengan orang. Okey, yang terakhirnya, okey, dalam industri sekarang ni, okey, terutamanya untuk kita punya bumi putera ni, okey, sangat sikit, okey, usahawan-usahawan yang ada dalam industri ni. Kenapa? Sebab kita punya kebiasaan kita lebih suka bekerja dengan orang. Kita lebih suka hidup dalam keadaan yang selamat. Okey, dan benda ni saya nasihatkanlah untuk kawan-kawan di luar sana. Okey, semua orang mampu untuk buat benda ni. Okey, semua orang mampu dan semua orang boleh dapat keadaan yang mungkin usahawan-usahawan lain dapat. Okey, tapi dengan syarat kita kena berani,
okey, kita kena komit, kita kena 100% fokus kepada apa yang kita buat. So untuk orang kata apa, ataupun mungkin saya boleh kata macam ni lah, sampai bila kita nak bekerja dengan orang, sampai bila kita nak mengharapkan bantuan orang lain, sampai bila kita nak hidup di dalam kawalan orang lain. So beranikan diri untuk menceburi bidang bisnes, okey, letakkan mentaliti yang betul, dan juga sentiasa istiqamah, sabar dan yakin rezeki tu bukan di tangan kita tapi di tangan Tuhan, yang dia dah janjikan. Okey, bila siapa-siapa usaha dia akan dapat hasil dia. So saya rasa setakat tu je perkongsian saya. Okey, jika ada manfaat daripada apa yang saya kongsikan ni, boleh share lah video ni kepada kawan-kawan, okey, ataupun dia jadikan rujukan sendiri untuk kita lebih maju ke depan. Okey, jangan lupa share, subscribe dan like channel ni untuk lebih banyak konten yang menarik. Terima kasih.